belajar semalam. Alright. So hari ni 18 hingga 12 2020. So, kita buat sesi sambungan daripada yang semalam ni. So, sebelum tu macam biasa kita pergi dulu ulang kaji dulu. Alright. So okay, saya akan share screen bukan nota yang saya dah siapkan. Alright. So ini adalah apa yang kita belajar semalam ni. So bermula dengan basic UMA. Okay. So kita dah cover pengajian berkenaan dengan Bollinger Band, macam mana elemen dalam Bollinger Band kan, dia ada 3 design, okay. Dan juga fungsi Bollinger Band kita dah cover. Top adalah sebagai bumbung, mid adalah sebagai lentangan, dan low sebagai lantai. Right, dan Bollinger Band ada 2 jenis, satu Bollinger Band mendatar dan satu lagi Bollinger Band menambah. Bollinger Band mendatar untuk market yang sideway, okay, market yang kata dia tak naik tak turun kan, dia bergerak dalam satu range harga yang sama. Kalau BB mengembang ialah market tengah trend, right? Okay, ini contoh yang saya ambil daripada chart MT4 yang mana BB mendatar ni ialah market tengah sideway So manakala BB mengembang ialah market tengah trending. Alright. Okay, ini adalah contoh melalui handphone kita. Data, sideway, BB mengembang, market tengah trending Okay, dan Bollinger Band juga kita boleh baca pergerakan trend Okay, maksud kalau semua candle berada di antara mid BB dengan low BB, maka market tengah downtrend. Okay. Dan kalau candlestick berada di atas mid BB dan top BB, itu menunjukkan uptrend So melalui Bollinger Band kita boleh tengok arah pergerakan market. Okay, dan lepas tu kita masuk moving average. Okay, dia dalam BMA kita ada 4 garisan moving average iaitu MA5, MA10 high dan MA5, MA10 low. So bila kita masuk dalam kita punya candlestick, kita punya MT4 kita, so dia jadi macam ni lah. MA5, MA10 high dia akan berada di atas candlestick, MA5, MA10 low dia akan berada di bawah candlestick. Alright. So ni lah tanda dia. Okay, kita pergi pada basic BMA. Dalam pergerakan biasa, saya ulang, moving average sentiasa berada di dalam Bollinger Band. Okay, sentiasa berada di dalam Bollinger Band. Jika moving average keluar daripada Bollinger Band, itu menunjukkan dia ekstrim. So apa itu ekstrim? Ekstrim ialah petunjuk ataupun petanda awal untuk market beralih arah. Okay, petanda awal, dia beritahu signal awal untuk beralih arah. Okay, dan candlestick juga, tadi moving average kan, bila moving average keluar bermaksud ekstrim. Candlestick juga tak boleh keluar daripada Bollinger Band. Alright. Jika candlestick keluar daripada Bollinger Band, itu kita panggil sebagai momentum. Okay. Alright, dan kita pergi pada elemen BMA. So semalam kita dah cover 2. Saya tambah satu lagi, TP wajib. Semalam kita cover ekstrim dengan MHB. Okay. Saya tertinggal, tadi sebenarnya TP wajib. Selepas ekstrim ni kita ada TP wajib. Saya tertinggal So baru kita pergi pada MHB. Alright, so kita patah balik lah. Malam ni kita study TP wajib dengan arah kukuh. Kita ambil 2 elemen saja. Semalam kita study ekstrim dengan MHB. So malam ni kita pergi kepada TP wajib dan kukuh. TP wajib ni apa? TP wajib ialah take profit yang wajib kita ambil. Okay, so bila wujudnya ekstrim, itu menunjukkan petanda awal. Dan bila ekstrim tu, kalau kita nak masuk entry sebenarnya untuk scalping, walaupun saya tak galakkan sebab untuk swing memang itu bukan point untuk entry. Tetapi untuk scalping, bila berlakunya ekstrim, kita boleh masuk untuk the reverse market. Alright, tetapi ingat cuma scalping saja. Dan kita ambil TP ialah di kawasan TP wajib. So kat mana TP wajib Okay, ini TP wajib kan. So bila berlakunya ekstrim, okay, lepas ekstrim TP wajib. TP wajib tu maksudnya apa? TP wajib ialah bila candlestick akan menyentuh garisan MA5 dan MA10 low ataupun dia sentuh mid BB. Salah satu disentuh MA5 ataupun MA10 ataupun mid BB. Alright, itu ialah TP wajib. Maksud kalau kita ambil sell dekat ekstrim,
Extreme bermaksud bila MA keluar daripada Bollinger Band kan. Bermaksud market akan reverse. Okay, so kalau kita nak ambil sell dekat sini, so TP kita ialah cuma di MA5 ataupun MA10 ataupun mid DP. Alright, ingat okay, tak apa, nanti kita pergi kepada kita punya MT4 kita. Alright. Okay. Ini extreme. Extreme kita tengok semalam kan. Bila berlaku extreme ialah candlestick keluar daripada Bollinger Band. Ini extreme kan. Nampak extreme. Bila candlestick keluar daripada Bollinger Band, itu kita panggil sebagai extreme lah. Alright. Okay. Lepas tu kita pergi ke TP wajib. Okay, nota TP wajib ialah okay, sebab saya dah masukkan elemen TP wajib, so dia dah ke belakang sikit. Okay, ini TP wajib. Alright. So apa saya masukkan TP wajib tadi? TP wajib bermaksud apabila candlestick selepas berlakunya extreme, bermaksud candle akan berubah arah. Betul? Okay, dalam contoh ni kan, bila extreme ni, market tengah sell. Okay, sell. Bila berlakunya extreme, kita tahu market akan reverse. Walaupun dia cuma signal awal. Alright, so untuk scalping, untuk nak ambil TP yang pendek, kita boleh masuk market. Tak ada masalah. Walaupun saya tak galakkan sebab kat sini, TP dia cuma kat sini saja. Okay, so kalau kita masuk buy dekat area extreme ni, okay, so kita punya take profit cuma di garisan sama ada MA5 ataupun MA10 high, kan? Yang merah ni MA5 high, yang kuning MA10 high ataupun mid Bollinger Band. Yang mana dia sentuh dulu. Okay, so dalam kes ni dia akan sentuh MA5 high dulu. So bila extreme kita masuk buy, bila dia sentuh je MA5 high, kita dah TP. TP wajib, kita wajib TP dekat area sini. Kita janganlah hold. Kita jangan hold Sebab apa? Sebab ini cuma signal awal. Dia boleh jadi dia touch TP wajib, dia sambung turun balik. Alright? Sebab dia tak ada confirmation lagi. Dia cuma signal awal. Alright? Dia tak ada confirmation untuk dia terus reverse ke atas. Okay? Sebab tu kita panggil dia TP wajib. Kalau kita nak masuk di extreme, sampai TP wajib, kita dah boleh take profit. Dah boleh ambil profit. Okay, contoh kedua. Ini extreme. Alright? So kat sini extreme. MA10 yang merah ni keluar daripada Bollinger Band. So bila kita masuk kat sini, so MA5 ni keluar, kita masuk entry sell kat sini boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi TP wajib kita kalau kita masuk sell, TP wajib kita di MA5 ataupun MA10 low. Okay, garisan biru dengan purple ni. Ataupun mid DP. Yang mana yang dia sentuh dulu. Okay, so dalam case ni, bila kita sell kat sini, dekat area extreme ni, so dia akan sentuh yang biru dulu kan. So ini kita dah TP. Cuma beberapa pip saja kan. Beberapa pip saja. Saya tak galakkan sebab apa? Sebab kadang-kadang setengah broker ni dia split dia besar. Bila split besar, kita entry sell kat sini, kadang-kadang belum biru lagi. Dia belum profit lagi tetapi garisan di bawah dia ada bid dengan as kan. So garisan split di bawah ni dah touch dari TP wajib. So time tu kita TP lah apa nak buat. Walaupun entry kita masih lagi merah. Okay, sebab disebabkan split dia tu. Okay. Kalau kat sini mungkin split dia lepas lah. Kalau kita entry buy kat sini, dan TP wajib kat sini kan. Lebih kurang 1, 2, 3 batu candle dan lebih kurang 15 pip lah. Ataupun paling kurang pun 10 pip. Okay, kita dah boleh TP. Tapi dalam kes ni, kita entry sell kat sini, TP wajib dia kat sini. Dia bukan 5 pip saja. So 5 pip, setengah pair, setengah blocker, spread dia lebih besar daripada 5 pip. Okay? Sebab tu saya tak galakkan untuk anda masuk di area extreme. Okay? Tapi bukan bermaksud tak boleh masuk. Boleh masuk. Cuma bila kita masuk tu, kita kena pantau. Jangan masuk baru tinggal. Tak boleh. Sebab dia cuma scalping.
Masuk kita pantau sekejap. Dia touch saja yang ni. Ingat kalau kita buy dia akan touch MA510 height. Okey. Kalau kita buy sini kan, dia akan touch yang atas. Sebab yang bawah memang bawah dah keluar pun kan. So memang dia dah touch bawah pun. So dia touch yang atas kita TP. Sama kalau yang ni kita sell dia touch dua garisan bawah ni, salah satu ni mana yang dulu kita dah TP. Alright, itu bermaksud TP wajib. Okey, TP wajib. Okey, boleh faham tak TP wajib? Okey, saya ulang Kita cari lagi market yang ada TP wajib. Okey contoh Okay, ni ekstrim. So market dengan ni dia keluar ekstrim. Bila kita ambil buy kat sini, TP kita ialah dia ambil 510 dulu kan. Okey, dalam kes ni dia touch dulu mid BB. Baru dia touch MA510 high. So dia touch mid BB, kita dah boleh TP. Ingat dia touch sama ada MA510 high, MA ataupun mid BB. MA5 ataupun MA10 ataupun mid BB. Salah satu. Yang mana yang dulu dia touch. Kalau dia touch mid BB dulu, dah TP kat sini. Okey. Dia naik atas, berlaku pula ekstrim kat atas ni. Kita boleh masuk sell. Tetapi TP kita cuma di area sini kan. Dia pun dia touch mid BB dulu, baru dia touch MA510 dulu. Dah TP lah. Okey, ni berlaku lagi ekstrim. Boleh masuk buy lagi. TP kita di 1, 2. Okey, dia dah touch MA510 high. Ni kan. So kita dah TP. So itu bermaksud TP wajib. Kita boleh masuk di area ekstrim. Okey, tetapi cuma kita ambil beberapa pip sahaja. Jangan kita hold. Untuk ekstrim kita tak boleh hold kita kalau hold dekat ekstrim memang merana lah kita. Dia akan reverse balik. Alright? Dia barangkali yang tu akan reverse tu ada okey, boleh faham Alright, itu bermaksud TP wajib. Okey? TP wajib kan. Sama ada menyentuh MA5 ataupun MA10 ataupun mid BB. Okey? Alright. So itu maksud TP wajib. MHB kita dah cover semalam. Kalau tadi, alright. MHB maksud bila berlakunya ekstrim, okey, TP wajib dan juga bila market menghala ke tengah. Maksud kat sini kekuatan untuk meneruskan trend tu dah tak ada. Market tu dah hilang volume untuk meneruskan perjalanan dia. Itu kita panggil MHB, market hilang volume. Alright. Okey. Alright. Sorry Okey. So seterusnya kita pergi kepada candle arah. Candle arah. Alright. Dalam teknik BMA, candle arah kita ada dua. Ingat kita ada dua. Yang pertama candle arah awal ataupun dalam singkatan CSA. CSA that means candle arah awal. Okey. Dan yang kedua ialah candle arah kukuh. CSAK CSAK. Bezanya ada K kat belakang. CSA candle arah awal, CSAK candle arah kukuh. Alright. So apa masuk kedua-dua tu? Okey, candle arah awal CSA bermaksud candle yang melepasi ataupun dia breakout mid BB saja. So maksud sebatang candle tu dia touch ataupun dia break mid BB. Okey, itu menunjukkan candle arah awal. Okey, manakala candle arah kukuh satu candle yang melepasi mid BB dan dia melepasi MA dan MA5 dan MA10 high ataupun low. Okey. Okey, kita tengok contoh. Alright. Okey, dalam chart ni. Alright. So sekarang market tengah uptrend. Sampai satu tahap dia dah kekuatan naik tu dah tak ada dan dia buat MHB. Okey, MHB maksud candlestick dia menghala ke tengah. Dia nak menghala ke bawah tapi dia perlu melepasi mid BB dulu. So dia menghala ke tengah. Okey, dia bila menghala ke tengah kita tengok so candle ni dia berada di atas garisan MA510 low kan. Yang kuning ni MA510 low. So dia berada di atas. Okey. So bila dia cuba untuk break ke bawah, pertama sekali dia kena melepasi rintangan MA510 high dan MA510 low. Okey. Ini kan. Ini di atas MA510 high dan dia break MA510 high, dia perlu break dulu MA510 low. Dua garisan bawah ni. Okey. Itu kita panggil candle arah awal. Maksud satu candle macam ni Yang merah ni
Dia dah break MA510 high dan dia dah break MA510 low. Okey, ini kita panggil candle arah awal. Bermaksud kenaikan sudah tamat, dia nak menghala ke penurunan. Uptrend dah tamat, dia nak menghala ke downtrend. Okey, ini menunjukkan signal yang awal, menunjukkan okey, aku dah nak turun. MACD bermaksud dia ke tengah. Selagi candle arah awal tak muncul, maknanya MACD tu belum complete lagi. So nak completekan MACD, berlakunya candle arah awal lah. So satu candle yang dia cross MA510 high dan MA510 low. Okey, boleh faham Okey, yang kedua candle arah kukuh CSAK. Kalau tadi dia just melepasi 4 garisan, CSAK ni dia berjaya melepasi garisan yang kelima, iaitu rintangan kukuh yang paling kuat lah. Kita panggil dia sebagai big BB. Yang hijau ni kan, tengah-tengah. Okey, so apa beza candle arah awal dan candle arah kukuh? Okey, apa beza candle arah awal dengan candle arah kukuh? Candle arah awal ialah candle yang break ataupun melepasi MA510 high dan MA510 low sahaja. Dia tak berjaya melepasi mid BB. Sebab tu kita panggil dia candle arah awal. Dia belum kukuh lagi Alright. Manakala candle arah kukuh, dia break mid BB, dia break MA510 high, dia break MA510 low dan dia break rintangan yang paling kuat iaitu mid BB. Maksud candle arah kukuh dia dah break 5 garisan. 2 garisan atas MA510 high, 2 garisan bawah MA510 low dan 1 garisan tengah ni mid BB. Okey, yang sebab tu kita panggil dia candle arah kukuh. Dia dah kukuh. Kerana penurunan dia tu dah confirm. Dia dah break mid BB ni. Ingat fungsi mid BB yang awal tadi kita cerita, fungsi mid BB ialah sebagai rintangan. Kalau dia tak berjaya break, dia akan lantun ke atas. Okey, tapi kalau dia berjaya break, dia akan sambung terus ke bawah. Faham tak? So candle arah kukuh ialah sebatang candle ataupun dia boleh jadi 2 batang candle. Dia berjaya break MA510 high, dia berjaya break MA510 low dan dia berjaya break mid BB. Okey? Itu kita kenal dia sebagai candle arah kukuh. Okey? Alright, so dalam kes ni kita ada dua jenis candle arah dan dia adalah 2 batang candle yang berasingan. Bermaksud candle arah awal satu batang candle. Kan lepas tu candle biasalah. Lepas tu berlaku bila dia break mid BB, kita panggil dia candle arah kukuh. Bermaksud candle arah awal satu candle arah kukuh satu candle yang lain kan. Berasingan. Okey. Dia ada kes yang candle arah kukuh dan candle arah awal dia satu candle saja. Dia dah makan 4 garisan. Okey, dia ada juga kes yang macam tu. Okey, kita tengok ini. Jadi kan. Alright, so market tengok uptrend. Bila kekuatan tu ada, dia buat MACD. Bermaksud candle akan menghala ke bawah. Okey. Dia dah melemah lah, kenaikan tu dah melemah. Dan selepas itu muncul candle arah kukuh dan candle arah awal dalam sebatang candle je. Okey, sebatang candle ni dia dah break MA510 high, dia dah tinggal dah pun. Dia dah break MA510 low dan dia break mid BB dalam sebatang candle. Dia lain macam case tadi. Saya ulang case tadi. MA510 high dan MA510 low dia break pada candle yang lain tapi dia belum break mid BB lagi. So dia jalan-jalan satu candle lain dia break mid BB. Berbeza dengan yang ini. Okey. Yang ini satu batang candle je, dia terus break MA510 low, dia terus break mid BB. Okey, so apa yang kita nak ialah dia break mid BB. Bermaksud yang kita cari ialah candle arah kukuh. Alright, kita tak cari candle arah awal. Macam ni kan. So ini candle arah awal ni belum ada confirmation lagi. Bermaksud kat sini berlaku MACD bila candle arah awal selagi tak ada candle arah kukuh, so dia boleh buat lantunan ke atas balik. Okey. Maksud dia touch je MA510 high, dia touch MA510 low, dia akan lantur atas dia. Sebab belum ada confirmation. Sebab dia tak break satu lagi garisan yang penting ni. Rintangan yang besar, iaitulah mid BB. Okey, bila candle arah kukuh, ini yang kita sahkan dia sebagai candle arah kukuh. Dia dah break mid BB. Jadi kan, ini yang kita ambil kira. Candle yang melepasi mid BB dan melepasi MA510 high, MA510 low. So 5 garisan dia dah lepas kan. Dia dah berjaya untuk breakout. So ini yang kita ambil kira
Okey. Boleh faham Alright, ini yang kita ambil kira. Kita ambil kira yang candle arah kukuh. Kita tak ambil kira candle arah awal. Okey. Sekarang kita cuba tengok dekat kita punya MT4. Okey. Apa yang jadi? MT4. Alright. So kita pergi kepada value Okey. Alright. Okey. Kita nampak dekat skrin masing-masing adalah pair GU. Okey, saya gunakan time frame H4. Saya guna time frame H4 Okey, sekarang ni kita nak kena pasti candle arah kukuh. Alright Alright, okey, contoh kita ambil market sini lah. Ikutkan dia ni tengah buy Dia tengah buy. Betul Okey. Ini adalah market tengah buy. Dia naik atas Ini ada momentum. Dia naik atas sampai sini dia dah tak kuat untuk naik. So dia berlaku MACD. Lepas MACD kita akan kena pasti candle arah kukuh. So dalam kes ni candle arah kukuhnya ialah mana? Candle arah kukuhnya ialah candle ini. Sebab apa? Kenapa bukan candle ni? Kenapa bukan candle ni? Jadi candle ni pun dah breakout Candle ni tak dikira sebab untuk membalikkan candle arah kukuh ke bawah. Okey. So ni market tengah uptrend. Nak balikkan candle arah kukuh ke bawah, candle tu mestilah candle bear. Ingat benda tak ada dalam nota saya. Saya tambah tips untuk membalikkan candle arah kukuh. Sekarang market buy, kita tengah mencari sell kan. Okey. So ini pun candle arah kukuh, betul? Sebab apa? Syarat candle arah kukuh ialah dia berjaya break MA510 high, berjaya break MA510 low, dia berjaya break mid BB. Okay, ni mid BB dia dah break kan. Tetapi candle ni candle bull, candle hijau. Kan? Ini berlaku, ini slippage ataupun kita panggil gap lah. Sebab candle merah ni dia close sini. Tiba-tiba candle hijau buka kat sini. Faham tak? Candle merah ni dia close kat sini. Sebab candle merah dia open kat sini. Kan? Open, dia main-main dia close kat sini. Tetapi candle hijau ni dia open di sini. Maksudnya sini berlakunya gap. Ini tak valid candle arah yang hijau ni tak valid. Okey. Dan yang valid ialah candle arah kukuh. Kita besarkan. Ini pun dia valid sebenarnya, tapi dia candle kecil. Ini pun dia valid tapi dia candle kecil. Alright. Tapi yang nampak clear yang ni. Dia dah break MA510 high, MA510 dan dia break mid BB. Okey, ini ialah candle arah kukuh. Okey, kita tengok yang lain mana pula candle arah kukuh Kita just kena pasti dulu. Okey. Dalam kes ni market tengah uptrend. Okey. Kita tengah uptrend. Berapanya extreme? Extreme kalau kita nak sell dekat extreme boleh. Extreme kan? Kita sell. Kan? TP kita ialah di saya marking lah. Saya marking ini adalah extreme. Mana tadi? Ni. Extreme. Sebab kita dah belajar extreme kan? So saya boleh tunjuk lah. Yang mana yang ke depan macam re-entry saya tak tunjuk Okey. Inilah extreme. Alright. Bila MA5, MA10 keluar, inilah extreme. So in case kalau kita nak entry dekat extreme, so TP wajib kita di sini. Dia dah touch kan. Dia dah touch ni dah TP wajib. So, saya makin kat sini TP wajib. Sebab kita dah belajar TP wajib. Alright. Ini TP wajib nampak. Okey, TP wajib. Okey, bila TP wajib muncul pula candle arah kukuh.
Kita cari mana keadaan arah kukuh. Okey, ni ke? Ni belum. Sebab apa belum? Sebab dia masih belum breakout garisan BB. Okey, kena atas balik. Alright. Ini kita kena bagi sebagai keadaan arah kukuh sel. Sebab apa? Ini. Okey, kalau tuan-tuan perasan, candle merah ni yang saya markir dalam petak kuning ni, dia dah break MA510 high, dia dah break MA510 low dan dia dah break MACD. Dan ni MACD dah break. So, semua dia dah break. So, ini kita kena pasti sebagai candle arah kukuh sell. Alright? Arah kukuh sell. Okey. Boleh faham Okey, cari benda lagi. Kita berkenalan dulu dengan candle arah kukuh. Ini saya tak nak delete. Saya nak marking tempat lain pula. Okey. Okey ni. Alright. Ini extreme. Nampak ni? Masa merah keluar daripada garis hijau kan. Extreme. PQRJ kita di sini. Dia dah touch. Kalau kita nak masuk entry sell di sini. Alright. PQRJ kita di sini. Di area MA510 touch je. MA510 low. Ini PQRJ kita. Masuk cuma berapa pit je kita kira. Daripada sini kita entry sell. Sini. Cuma 23 pit. Sebab dia time frame export 23 pit. Okay. Alright. So dah ada TP wajib. Kita cari candle arah kukuh. Alright. Candle arah kukuh kita ialah di sini. Kita cari yang sebatang candle yang dah break MA510 low, MA510 high dan juga MACD. Okay. Ialah ni lah. Ini candle arah kukuh kita. Alright. Ini candle arah kukuh kita. CSAK. Alright. Ini CSAK. Sebab apa? Sebatang candle ni dia dah break MA510 high, dia dah break MA510 low dan dia dah break BB. Rintangan yang paling besar. Kan? Selepas tu apa kita tengok? Kalau dia break rintangan yang paling besar, daripada pergerakan asal dia naik, bila dia break, tengok pergerakan dia akan turun kan? Turun. So, ini entry yang cantik. Bila kita entry sell, bila ada confirmation ni, kan? Bila ada confirmation candle arah kukuh, dia bagi tahu, okey, aku dah confirm nak jatuh. Aku punya kenaikan tu dah tamat. Extreme bagi tahu awal lagi, kenaikan tu dah tamat. Okey. Dan berlaku candle arah kukuh lagi. Bermaksud, okey, aku dah tak nak naik. Aku dah nak turun, aku dah nak jatuh. Begitu Itu maksudnya. Okey. Itu maksudnya. Bermaksud dia dah mula membuat confirmation untuk membuat kejatuhan. Itu maksud dia. Maksudnya candle ni dah buat confirmation untuk menukar trend daripada uptrend dia dah jadi downtrend. Alright? Dia jadi downtrend Okey, boleh faham Okey. So kita cari lagi contoh lain. Kita cari yang dia ekstrim ke bawah pula. Dan yang kena arah kukuh tu ke atas. Okey. Ini alright. Ini adalah ekstrim. Okey. Ekstrim. Nampak? Yang biru ni keluar daripada garis hijau kan. Okey, ini ekstrim. Okey. Kalau kita buy kat sini, ekstrim kita buy kan. Sebab dia ekstrim ke bawah. Asalnya perjalanan ni ke bawah. So bila pakai ekstrim kita buy. So TP kita ialah di sini. So candle ni sebenarnya masa dia bergerak tu dia ekstrim kita buy kat sini. TP kita di sini. Kat sini kita dapat berapa. Ini banyak sikit sebab dia punya garisan MA510 dia tu jauh 70 pit. Ini 70 pit. Okey. Bila berlakunya ekstrim, TP wajib dah ada, so apa yang kita cari ialah candle arah kukuh. Buy lah candle arah kukuh untuk ke atas. Okey. Okey, ini kat mana? Kat mana candle arah kukuh dia? Kita tengok Ini terus ke bawah. Ini baru candle arah kukuh awal. Sebab apa? Dia belum lagi melepasi MACD. Okey. Dan kita tengok ini pun belum lepas. Ini dah lepas Okey, bermaksud
Kena arah kukuh kita ialah dia dah break semua garisan. Ini ni. Ni jauh. Pasal tak? Dia dah break mid BB. Dia dah break MA510 low. Dia dah break MA510 high. So candle yang selepasnya ialah candle ni. Dia dah berjaya break semua dah. Okey? Dah berjaya break semua. So ini adalah candle arah kukuh kita lah. CSFK kita. Okey, lepas tu tengok apa berlaku. Lepas kena arah kukuh, dia terus membuat kenaikan kan. Terus uptrend. Bermaksud bila dah ada confirmation, kena arah kukuh tu menunjukkan confirmation dia. Aku dah confirm nak naik. Kan? Confirm nak naik. So kita just mencari entry buy je lah. Sebab penurunan dia dah berakhir. Okey? Okey, tengok lagi. Kita tengok pair lain pula kan. Value cat. Kita cari yang ke bawah. Alright. Okey, ini value cat. Nampak? Bila trend tengah menurun. Okey, BB tu mengembang. Sampai satu tahap. Kita tengok ni ada ekstrim tak? Ni tak ada ekstrim ya. Maksud ada ekstrim tapi memang kecil je. Nampak dia keluar sikit je. Ini kita tengok ekstrim. Kecil je, tak nampak pun. Alright, so kalau ada ekstrim kita boleh buy kat sini. Boleh buy. Tetapi TP wajib kita di sini kan. Sorry. Pilihan yang dah kita wajib. So cuma beberapa pick saja. Atas je dah TP. Okay, ini cuma 16 pick. 16 pick. Right? So kalau spread yang besar, ada nak cover lah. Okay. So bila ada ekstrim, bila ada TP wajib, berlakunya MSB, okay, masuk candle ke tengah, cuba untuk break mid BB, okay, dan kita akan cari candle arah. Ini candle arah dia. Memang jelas lah. Ini adalah candle arah. Candle arah kukuh maksudnya bila saya sebut candle arah, bermaksud candle arah kukuh. Okay, sebatang candle dia dah break MA510 low, bawah ni, yang purple dengan biru. Dia dah break MA510 high, yang kuning dengan merah, dan dia dah break mid DB, yang hijau ni. Dia dah break 5 garisan kan. 1, 2, 3, 4, 5. So dia dah break ke 5 garisan, bermaksud confirmation untuk naik tu dah ada lah dalam kita punya MP4. So kita daripada market down trend, okay, sekarang bila ada confirmation untuk buy, kita mencari uptrend, kita mencari entry buy. Jangan lupa dia naik kan, naik sampai sini, naik lagi. So kalau kita hold buy ni daripada sini, okay, sampai sini, profit 359 pip kan, banyak kan. Tapi adakah kita mampu, persoalannya adakah kita mampu bertahan, kita mampu buat entry yang swing sampai macam ni. Itu bergantung pada individu masing-masing. Kalau kita tak tipis sini pun, dia masih lagi naik sampai sini kan. Profit dia begini kan. So persoalannya mampu kita bertahan. Sebab teknik UMA ni dia memang kita kena sabar. Okay. Bila kita entry, dia mencari entry yang swing, mencari entry yang harga terbaik, dan kita kena bertahan. So kita bertahan itulah ketua untuk teknik UMA. Alright. Okay. Boleh faham tak? Ada soalan tak? Sebelum kita pergi ke MP4, kita dah pergi MP4, sebelum kita pergi ke topik lain, kalau ada soalan berkenaan dengan TP wajib dengan candle arah kukuh, boleh tanya. TP wajib tu sebenarnya dia tak berapa penting sangat. Saya tak tekankan sangat TP wajib. Sebab dia just untuk entry scalping. Kita masuk time extreme, kita TP time MA5, MA10 ataupun mid BB. Itu je. Senang, simple kan. Kalau tak nak masuk, tak payah masuk. Kalau nak masuk, pastikan masuk tu jangan tinggal. Masuk tu memang kena perhatikan. Dia touch je sebab dia perjalanan dia sekejap je kan. Antara
ekstrim tu nak pergi ke TP wajib tu dekat je. So kalau kita tak perhatikan, barangkali dia akan touch dan dia akan patah balik kan. So elok-elok dah profit, tiba-tiba kita tinggal, kita biarkan entry tu dia loss balik kan, dia akan jadi loss. Alright. So untuk TP wajib saya tak tekankan sangat, cuma saya tekan kemudian ni ialah candle arah kukuh tu lah. Candle arah kukuh, ingat dia punya key point dia, satu candle yang berjaya melepasi MA5, MA10 dan juga mid BB. Alright. So kalau dia daripada atas, market tengah buy, market tengah buy, berlaku ekstrim, MHB, candle arah kukuh ke bawah tu maksud candle bear lah, candle merah, candle ke bawah dia dah break MA5 10 high, MA5 10 dan juga mid BB. Itu ialah candle arah kukuh kalau market tengah uptrend. Kalau market tengah downtrend, sama juga, berlaku ekstrim di bawah MACD, kita cari sebatang candle yang ke atas, candle bull, kita break MA5 10 low, MA5 light dan juga mid BB. Itu menunjukkan candle arah kukuh buy, dia nak pergi ke buy. Alright, menunjukkan confirmation untuk wujud trend baru. Okay, dia beritahu, okay, aku dah nak mulakan perjalanan baru, so berkira-kira lah untuk masuk kan. Tapi saya belum ajar lagi, saya belum sampai untuk kita entry, di mana kita nak entry, saya belum sampai situ lagi. Okay, kita just kenal dulu macam mana candle arah kukuh kan, apa dia bawa masuk. Right, so kita berkenalan dulu apa maksud dia, dan kita belum sampai untuk masuk entry lagi. Okay, kalau dah sampai buy entry nanti saya akan beritahu. Lepas itulah kita entry, dan dalam grup pembelajaran saya akan share juga setup. Okay, dalam grup sharing saya akan kita akan masuk, saya akan beritahu okay, masa sesuai untuk entry buy. Alright, so kita buy sama-sama. Okay, so kalau ada soalan boleh tanyalah berkenaan dengan TP wajib dan juga candle arah kukuh CSAK. Dia ada dua, satu candle arah kukuh buy, itulah bila confirmation untuk buy. Satu lagi candle arah kukuh sell, itulah confirmation untuk kita masuk entry sell. Alright, so sifat dia sama, sebatang candle yang berjaya break 5, 10 dan juga mid BB. Itu dia punya key point dia. Dia punya kata kunci dia, dia sebenarnya tak susah kalau kita faham. Kita faham setiap pergerakan, kita faham maksud candle tu nak buat apa, dia tak susah sebenarnya. So dia, sebab tu saya kata ini dia memang nampak tu akan teknikal, tapi dia perlukan pemahaman setiap satu-satu garisan. So, bila kita dah faham apa fungsi garisan tu, bila kita dah faham apa tindak balas dia terhadap candlestick, terhadap harga, terhadap price, okay, so dia tak jadi susah. Kita walaupun nampak banyak garisan, tapi kita relax je kan. Kita tahu garisan tu tak sebenarnya kita guna pada setiap masa. Kalau kita nak mencari candle arah kukuh, kita cuma cari candle untuk melepasi 5 garisan tu saja. Bila kita dah jumpa, alright, selepas itu kita dah abaikan garisan tu kan. Kita cuma gunakan yang kita nak cari candle arah kukuh. Okay, dan bila ekstrim kita cuma tengok garisan A sama ada lepas ke tak lepas mid BB, top ataupun low BB tadi. Kalau dia lepas, maksud ekstrim berlakunya ekstrim. Okay, berlakunya ekstrim. So kita tak payah nak pening-pening dengan banyak garisan ni, kita just pakai yang kita nak aja. Alright, yang kita perlu kita tengok, yang tak perlu kita just abaikan je lah kan. Garisan ni dia sentiasa buat kerja, sentiasa sebab dia indikator. Sebelum dia indikator, selagi price tu bergerak, indikator tu akan bergerak. Dia tak akan pegun, dia tak akan statik satu tempat je, tak ada. Selagi ada candlestick, selagi price bergerak, selagi market tengah aktif, dia akan bergerak. Lagi aktif market, lagi laju pergerakan dia. Itu ialah fungsi untuk moving average. Dia panggil moving average. Dia menunjukkan pergerakan harga purata bagi 5 ataupun 10 batang candle. Okay, so saya harap bang ni semua orang boleh faham lah, sebab saya dah penerangannya agak simple.
saya ulang-ulang benda sama supaya boleh melekat lah. Okay? Boleh melekat. Dan juga untuk, saya nak beritahu untuk lebihkan pemahaman masing-masing, saya minta setiap orang hantar assignment kat saya. Okay, hantar assignment, maksud dia screenshot je. Okay, contoh. Okay, sebab apa saya nak test tahap pemahaman masing-masing. Okay, contoh dia screenshot sini kan. Sorry. Contoh dia screenshot. Okay, dia screenshot kawasan sini. Okay, so dia marking je apa yang dia nampak dalam kawasan sini. Okay, contohnya sini ekstrim, contoh so dia markingkan ekstrim ni. So apa yang kita dah belajar, nak telefon okay, ni ekstrim, markingkan ekstrim. Okay, ini MHV kan. Mana MHV? Okay, ni MHV, maksudnya dia tu yang melemah kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Tak ada. Lepas apa lagi? Kena ada kukuh. So mana-mana yang ada dalam screenshot anda tu, anda marking dia. Mana dia ekstrim, mana satu dia MHV. Okay? Mana satu kena ada kukuh. Alright? Supaya apa? Supaya saya boleh nampak tahap pemahaman masing-masing. Kan? So setiap orang hantar assignment, PM kat saya. Ataupun nak masukkan dalam grup pun boleh. Saya tak kisah. Masuk dalam grup pun boleh. Sebab kita boleh study sama-sama kan. Dan kalau nak PM personal, saya akan reply. InsyaAllah ada masa saya akan check, saya akan komen. Oh, ini tak betul. Ini silap ni kan. So jangan malu untuk kita belajar. Dan jangan takut untuk salah. Okay, saya belajar dulu pun macam tu. Saya belajar tu saya banyak buat kesalahan. Dan maksudnya saya buat dekat live market kan. Saya depo, saya belajar. So saya dah habis. Yalah, bila kita tak betul-betul faham, kita terus masuk live market. Dalam market live ada duit. Market memang account live lah. Account yang ada duit, ada USD dalam tu. So kita belajar dalam tu. So banyak loss kat situ kan. Dan bila loss, kita sell, tiba-tiba dia naik kan. Kita buy, tiba-tiba turun. Saya kaji balik, saya tengok balik kan. Rupanya ada benda yang saya masih kurang faham. Bukan untuk dia. So dari situ saya belajar. Kenapa aku buat ni silap kan. Nampak macam kena ada kukuh kan. Rupanya dia dah mahala ke atas. Kebal tiba-tiba dia jatuh kan. So dari situ kita pemahaman tu akan datang sedikit demi sedikit. Alright? So, sebab tu sebelum tuan-tuan masuk live market, sebelum tuan-tuan depo, sebelum tuan-tuan loss lah kena cerita kan, MC kan account tu. So, saya harap tuan-tuan boleh hantar assignment ataupun tuan-tuan boleh uji kefahaman tuan-tuan tu dengan membuat back test, tengok ambil mana-mana pair yang tuan-tuan suka lah, yang tuan-tuan nak trade. Kalau suka EU, ambil pair EU lah, okay? Ataupun UCAT, ataupun NU, ataupun GU. So screenshotkan MT4 tu dan markingkan. Okay, ini ekstrim. Okay, kat sini MHB kan. Kat sini kena ada kukuh. Boleh? So saya harap semua orang boleh buat lah. Boleh buat sebenarnya. Benda senang je. Benda senang. Boleh. Okay, so dah pukul 11 malam. Alright, saya rasa kita berhenti malam dekat Kendara. Malam esok kita cover. Malam esok saya ada hal. Malam esok kita offline kelas. Kita sambung balik Isnin malam. Isnin malam tu saya akan cover untuk Kendara. Kita cover untuk re-entry. Alright. Dan juga momentum. So lagi dua elemen re-entry dan juga momentum. Dua elemen untuk basic BMA. Lepas tu kita pergi pula BMA advance. Okay, advance ni saya akan cerita pula advance ni macam mana kan. Macam kita dapat duit melalui menggunakan teknik BMA advance. Okay. So kita habiskan BMA basic dulu. Okay, ada dua lagi elemen iaitu re-entry dengan momentum. So kita akan sambung Isnin malam nanti. So
Malam besok minta maaf, saya ada hal sikit. Saya ke KL sebenarnya besok. Esok pagi saya akan gerak ke KL. Malam besok saya ada di area Shah Alam. Okay. Saya jumpa dengan seorang investor yang ada projek lah nak buat dengan dia. Selepas tu saya akan balik hari Ahad. Hari Isnin malam tu kita akan bersiaran. Okay. Di kita akan bersiaran. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya stop dulu untuk kelas pada malam ni. Alright. So sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.